Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang bersama dengan kami. Alhamdulillah, hari yang cukup istimewa hari ini, 10 Mei 2020. Kita sambut 17 Ramadan. Salam nuzul Quran juga kepada anda semua dan juga selamat menyambut Hari Ibu. Ya, kepada semua ibu-ibu di luar sana, terima kasih atas segala pengorbanan anda yang tak mungkin dapat kami balas. Tak kira lah macam mana saya rasa berjayanya seseorang tu ke atau betapa popular seseorang tu ke, tapi bila cakap tentang ibu ni memang tak boleh lah. You tak boleh nak repay balik apa yang ibu you buat. Betul, gitu. sebab ibu ni merupakan antara individu yang paling hebat sekali. Yes. Dalam keluarga, kalau tanpa ibu, sesenang tak bangun sahur lah kita. dan sebab itu juga Muaz nak nyanyikan lagu untuk ibu. Lagu yang untuk ibu? Yes. Untuk isteri awak, untuk ibu tua, ibu. Cuba sikit, Muaz. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Sambung sendiri. Dan juga nak beritahu hari ini adalah birthday Muaz juga. Terima kasih Raya. Ya, minta maaf lah kita tak boleh nak celebrate bersama. Kita tengah berpuasa sekarang. Aduh. Tak apa, nanti saya rasa berbuka nanti barulah boleh bersama dengan anak isteri Muaz ya. Betul. Ya? Walaupun yelah kita tak boleh makan kan. Tapi saya rasa cukup istimewa sebab hari ini sambutan Hari Ibu, nuzul Quran, 17 Ramadan. Jadi dalam PKPB ya, saya rasa birthday yang tahun ini memang sangat bersejarah sebab ada macam-macam yang disambut pada hari yang sama kan. So awak takkan lupalah ceritanya. Tak akan lupa. Tak akan lupa. Dan kepada anda juga mungkin rasa macam jap. Budak komputer ni boleh tengok kat mana lagi? Sebenarnya kita ada juga di Facebook Live. Jadi ada yang mungkin di luar negara sedang menonton, yang di Australia mungkin. Yes. Hai. Dengan ceritanya suami Dayar dari Australia tengok di Facebook. Ya, alhamdulillah. Hai Nip, apa khabar? Jadi kepada anda semua jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook kami. Okey, sebab boleh update, kita boleh komen-komen dekat situ, bagi idea dan sebagainya. Dan hari ini sebiasa dalam Borak Komputer banyak benda kita nak bincang. Betul. Kita mulakan dengan cuaca dulu. Apa cerita cuaca hari ini? Okey, jom kita tengok keadaannya untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dijangkakan ribut petir. Okey, sebab betul lah Muaz, saya rasa almost every day sebenarnya. Betul. Shah Alam pun sama juga ribut petir. Saya rasa lepas ni pun akan betul. Ipoh pun dijangka ribut petir. Okey, seterusnya kita nak beralih pula di Georgetown dijangkakan ribut petir. Manakala untuk anda yang berada di Alor Setar, ini jangkaan saja ribut petir juga pada hari ini. Saya tak tahu, saya nampak ramai yang kata macam wah memang hari-hari sekarang hujan lah tapi pagi panas sikit. Petang dia hujan ke ribut petir, tapi berbeza pula dengan Pantai Timur. Kalau Pantai Timur, Kota Baru cerah. Sama juga dengan Kuala Terengganu. Okey, dan kita nak beralih pula seterusnya di Kuantan dijangkakan ribut petir pada hari ini. Manakala untuk anda yang berada di Johor Bahru juga dijangkakan keadaan cuaca yang sama. Yes, ribut petir juga. Jadi sebenarnya bolehlah rancang apa-apa yang anda nak buat. Hari ini hari hujung minggu kiranya kan. Tapi keluar hanya bila perlu, okey? Sama dengan orang Somban tu ribut petir. Tak tahulah pilih apa cerita. Lepas tu kita pergi Kuching. Cerah hari ini. Dan akhir sekali di Kota Kinabalu dijangkakan hujan. Jadi ini jangkaan saja untuk anda semua. Macam biasa, awal pagi ni kita basuh bajulah kan. Ada yang nak kemas rumah kan. Kalau Muaz lah. Okey, awak kat rumah yang ambil yang mana? Yang sidai baju ke, yang jaga anak ke, yang kemas rumah? Saya ambil semua. Amboi, nampak macam nak pukul rata lah, Pak. Nampak macam, yalah, basuh baju, sidai baju, jaga anak biasa. Kita bagi wife kita masak aje. Sebab masak je benda yang sukar untuk lelaki buat. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Itu cerita pasal aktiviti lah, apa benda you nak buat semua. Tapi Muaz, saya tengok kan, bila musim macam sekarang ni, orang ada masa di rumah, katanya ramai yang ada idea untuk buat DIY. Betul. Diubah rumah dia menjadi wow, tiba-tiba jadi lain. Macam ada interior designer. Okey, kalau kita lihat ni bagaimana bilik kecil dijadikan perpustakaan mini Awesome. Dengan modalnya, yalah ini modal ni mengikut kemampuan masing-masing. Spek masing-masing juga. Tapi kalau macam abang kita ni modal dia 8,000. Anda bayangkan ini yang asal. Okey. Dan kemudian dia buat DIY, dia buat sendiri semua, dia beli barang, dia survey color apa yang digunakan dan dikabarkan dia menggunakan color hijau dan dia letakkan rak untuk letakkan buku di sana. Sebab apa? Dia fikir anak dia kan tak bersekolah sekarang ni kan, belum boleh pergi sekolah lagi dan berkemungkinan akan dalam masa yang lama. Jadi sebab tu dia kena wujudkan suasana macam sekolah. Okey. Dia buat kat rumah dia rasa macam mood tu lah. Yes. Tak, tapi saya tengok tu pun saya rasa macam
wow, itu betul ke? Macam itu macam gambar Pinterest tu tak? Gambar macam orang nak cari ilham, betul. nak buat rumah macam mana kan? Wah, hebat. Macam kakak saya sendiri, dia buat wainscoting tau. Wow. Maksudnya belakang tu macam, wah, saya kata ini dah macam pejabat-pejabat yang macam cantik-cantik kan. So pada anda yang rasa macam rasa nak cuba juga, kalau tentang kos tu sebenarnya kita boleh ikut kita punya kemampuan sendiri, boleh DIY ikut barang-barang yang terguna mungkin. Who knows, so you can try also kat rumah. Okey, jadi tak ada masalah lah sebab sekarang ni semua orang boleh tengok melalui Instagram dan juga YouTube kan. Betul, paling senang. Pun sekarang orang boleh tengok sekejap je, tiru. Jadi sedap dengan tak sedap je ceritanya. Lepas tu kalau tak sedap masuk dalam page masak apa tak jadi hari ni. Masak apa tak jadi. Okey, kita nak beralih pula seterusnya kisah mengenai kisah bahagia. Yep. Kita semua sedia maklum bahawa Adib dan juga Izara Aisyah telah berkongsikan kisah kegembiraan dia. Ini adalah anaknya yang sangat-sangat comel dan dah berkongsi pula dia punya wajah. Jadi rata-rata semua peminat yang mendoakan selama ini mengucapkan tahniah lah ya. Nama anaknya adalah Irisa Alaya Muhammad Adib. Sedap namanya. Secantik dan secomel baby tu juga. Tahniah itu ucapkan. So kiranya ini first time lah untuk Izara sambut Hari Ibu. Dan juga kami ucapkan juga kepada semua bakal-bakal ibu ataupun mereka yang mungkin tidak punya anak tapi ada anak-anak buah. Anda pun kira ibu yang hebat apa? Betul. Dan semoga dicurahkan rezeki pada mereka yang dah lama kata macam nak sangat ada zuriat. Saya doakan, okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, apa-apa pun untuk anda semua, kalau kita lihat di Instagram rata-rata berkongsikan kisah bahagia, berkongsikan mengenai pengalaman termasuklah Ashraf Muslim. Satu perkongsian yang saya rasa sangat berguna apabila ialah dia telah pun disahkan positif COVID baru-baru ini dan dia telah dimasukkan ke ward dan di kuarantin. Tapi yang menariknya cerita dia tu, bagaimana dia bagi tahu apa yang dibuat di sana, hari-hari dia update dan kita dapat lihat bagaimana Tekun dan juga Ashraf ni berkongsikan keadaannya di sana dan dia baru-baru ini meluahkan perasaanlah terharu apabila ada video yang dikongsikan oleh kedua orang isteri dan juga anak-anaknya. Ada kejutan lah. Jadi yelah bila tengok rindu pada anak-anak dan juga isteri ni kan membuatkan dia sedih dan juga terharulah. Dan kalau kita tengok update terkini juga Ashraf Muslim alhamdulillah dah disahkan negatif dan dah dibenarkan keluar dan ada perkongsian juga dia beritahu sepatutnya pada 1 Ramadan tu dia memang dah dibenarkan pulang. Betul? Tetapi dia mengambil waktu seketika beberapa hari untuk bersama dengan rakan-rakan dia untuk sembahyang berjemaah tarawih di sana juga. Jadi tu yang saya kata, walaupun dia berada di sana, hari-hari saya tengok dia live dengan ramai orang, dengan selebriti semua untuk bagi tahu keadaan dia terkini dan juga bagaimana dia berada di ward sana. Dan itulah satu lagi bila cakap tentang social media ni, cara kita gunakan tu. Kita sebenarnya ada kuasa untuk pilih tengok sesuatu yang baik dan juga kongsi sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Jadi macam untuk Ashraf Muslim, saya rasa memang berita gembira untuk semua peminat dan pastinya kepada mereka-mereka juga yang sebelum ni positif dan jadi negatif, hanya mereka je yang tahu apa perasaannya dan betapa pentingnya kita semua ni sekarang ni kena jaga social distancing, kena jaga diri sendiri dan tak boleh harapkan dah macam kita kena lockdown je. Tak. Kita kena teruskan kehidupan kita tapi of course ada bersyaratnya lah. Betul. Dan saya rasa sekarang ni dalam tempoh hampir 50 hari lebih kita dalam tempoh kawalan pergerakan PKP lepas tu dah bersyarat ni kan. Saya rasa orang dah biasa dah. Sebab kalau kita tengok rata-rata bila berjumpa orang, "Hey, assalamualaikum." Semua dah macam "Waalaikumsalam." Betul. Semua dah ada jarak masing-masing tau. Masing-masing dah faham dah walaupun serapat mana kita tapi kita dah terbiasa alhamdulillah. Betul. Kan? Saya jumpa dengan nurse dan doktor saat itu saya pergi hospital. Dia jumpa saya, Dayah. Tapi saya sedih. Saya cakap, saya buat sikit. Saya dab pula. Lain pula style dia. Tapi yang penting, tak kisahlah cara apa kita nak greet orang pun. Tapi kita semua sama-sama faham. Betul. Bukan kita tak boleh salam. Tapi itulah yang terbaik sekarang ni. Kita kena adapt dengan norma baru. Okey. Okey? Alright. Jadi untuk anda semua, kalau kita tengok rata-rata yang bersama dengan kita boleh hantarkan komen di Facebook untuk menghantarkan kata-kata semangat, apa saja nanti kami akan baca. Dan seterusnya ini kisah mengenai beli tudung sambil beramal tabung pandemik COVID-19 oleh Elvira Roy. Yes, betul. Jadi saya tengok banyak juga selebriti di luar sana dan salah satunya Elvira yang kiranya bukan jual tudung begitu saja tapi juga ada hulukan sumbangan kepada mangsa COVID
COVID-19. Kalau nak tahu, saya tahulah sebab tengok dia punya syuting semua ni. Ni waktu ni pergi dekat India ni. Wow. Tiba-tiba saya dah sampai tempat ni. Jadi ni saya kolaborasi dengan Indonesian brand dan sebagainya. Betul. Tapi yang paling penting, apa yang sumbangan yang ingin diberikan, dan saya rasa ini adalah inisiatif yang bagus, bukan sahaja daripada Alfira Loy. Thank you also to celebrities dan mereka yang mungkin bukan selebriti tetapi ada daya upaya dan usaha untuk macam okey, why not kita bantu walaupun RM1, walaupun RM1.50. Okey, yang paling penting kita beramal, sebab bila bulan puasa kita punya pahala berlipat ganda kan. Memang Alhamdulillah. berganda-ganda. Saya rasa sesuatu yang sangat menariklah. Ramai selebriti-selebriti buat dengan pelbagai cara. Yep. Antaranya saya tengok baru-baru ni Nur Hujan dan juga Yuna jual tiket untuk persembahan mereka melalui online. Anda boleh tengok di Instagram ke kan. Jadi dana yang didapat daripada bayar tiket untuk nak tengok mereka perform tu disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Awesome. Kan? Bagus. Itu salah satu cara lah. Boleh fikir lagi. Cara apa lepas ni? Alright. Jom kami nak bawakan untuk anda update terkini mengenai berita terbaru untuk dilema pastinya mengenai COVID-19. Kita akan sentiasa update setiap hari bagaimana agaknya berapa kes ya, supaya kita semua maklum dan kita ambil perhatian. Dan seperti yang dikongsikan semalam, sebanyak 54 kes baru positif COVID-19 yang membabitkan 45 kes daripadanya adalah warga asing setakat jam 12 tengah hari semalam lah. Dan dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham memberitahu dan secara keseluruhan 6,589 kes. Dan kalau kita lihat sebanyak 65 kes juga sudah sembuh jangkitan COVID-19 ini dan menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 4,929 atau 74.8% daripada keseluruhan kes. Dan kalau dilihat juga semalam ada satu kes kematian yang melibatkan seorang wanita umurnya 74 tahun. Jadi kita dapat lihat jugalah update-update ini sangat penting supaya secara tak langsung ianya memberikan kesedaran kepada kita bahayanya kalau kita tak menjaga batasan-batasan kita ni. Sebab kita bukannya langsung tak ada mereka yang positif ni, masih lagi ada setiap hari dan kita cuba untuk mengurangkannya. Yes, betul. Kita masih belum menang. Okey, dan seterusnya saya nak cerita sikit tentang kluster baharu warga asing di Setia Alam. Dan katanya ini kluster baru yang dikesanlah oleh KKM dan sebenarnya dikatakan dikesan ini membabitkan pekerja tapak pemindaan yang sudah menjangkiti 12 warga Bangladesh. Jadi KKM menerima notifikasi daripada sebuah hospital swasta dan hospital berkenaan katanya jalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja yang bakal kembali bertugas dan mereka dapati ada 3 kes yang disahkan positif daripada 5 pekerja yang disaring. Kiranya ini nak back to work lah, tapi sebelum back to work tu kena buat saringan dulu. Betul. Dan katanya ketiga-tiga kes positif ni berkongsi pula tempat kediaman yang sama dengan 18 orang yang lain. Kita tahu lah Muaz, bila dia tak payah beramai, dia seorang pun, tapi bila kita tempat yang ramai dan duduk sekali pula, memang risiko untuk berjangkit itu sangat tinggilah. Okey. Jadi berhati-hati untuk anda semua kerana kalau kita tengok berhati-hati ni bukan saja kita berada di rumah, di jalan raya pun sama juga. Seperti yang semua sedia maklum, kalau kita lihat kebanyakan rakan-rakan kita alhamdulillah yang telah pun lama di kampung oleh kerana balik ke Kuala Lumpur itu tak lepas dan mereka telah pun dibenarkan keluar rentas negeri. Dan kalau kita tengok di Johor sebanyak 1,059 pergerakan yang diluluskan untuk pergerakan rentas negeri dari Johor ke negeri lain. Ini semalam ya. Dan pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri memberitahu ianya meliputi 407 daripada 2,347 yang memohon menerusi aplikasi Gerak Malaysia dan sebanyak 652 jumlah permohonan permit secara manual sudah dikeluarkan. Ianya bermula pada 7 hari bulan hari itu dan telah pun dibahagikan mengikut negeri. Dan macam adik saya pun salah seorang daripada Kota Tinggi yang telah pun pulang ke Kuala Lumpur, alhamdulillah diluluskan. Jadi saya rasa ialah ramai yang rindu pada rumah kan, sebab apa hampir 2 bulan tak balik ke rumah tu nak kena tengok-tengok juga kan. Jadi terima kasih kepada semua pihak polis dan mereka yang terlibat untuk membenarkan rentas negeri ini. Ya, so nampak tadi kan ada aplikasi Gerak Malaysia tu. So boleh download lah
Kalau nak tahu kan macam mana caranya? Tadi dah cerita dah. Okey, dan seterusnya saya nak cerita pula tentang KPN arah mudahkan SOP bayaran allowance RM200. Ya, Ketua Berurusan Negara kita Tan Sri Abdul Hamid Badur dah arahkan Jabatan Pengurusan Bukit Aman memudahkan SOP untuk bayaran allowance ni kepada barisan hadapan dan katanya dapat disegerakanlah kan. Dan beliau juga mengadakan Jabatan Pengurusan Bukit Aman memeriksa dan mengkaji berkaitan isu selepas dengar ada masalah proses pembayaran tu sejak 2 minggu yang lalu. Katanya macam Bukit Aman daripada awal dah sedari dakwaan segelintir anggotanya yang mengalami kesukaran nak tuntut allowance RM200. Ya. Dan susulan itu juga dah arahkanlah Jabatan Pengurusan Bukit Aman ni dan katanya proses mengisi borang allowance ni tak berbeza dengan amalan jabatan kerajaan lain, tapi sudah mengarahkan untuk menyegerakan proses berkenaan. Jadi kami pun harap proses ini dipermudahkan dan dapat dipercepatkan lagi-lagi kepada mereka yang berada di barisan hadapan yang bertarung nyawa kan. In fact kita pun tahu kita kehilangan seorang anggota daripada Polis Raja Malaysia kan. Jadi saya pun harap sangat-sangat proses ini dapat dipercepatkan. Okey. Dan kita nak beralih pula seterusnya mengenai penyanyi veteran kita yang dikabarkan dalam keadaan yang uzur. Jadi ini dikongsikan melalui Metro TV, kesihatan penyanyi veteran bersuara emas Zaliha Hamid semakin merosot sejak 2 bulan lalu dan kini hanya mampu mengedipkan mata sebagai ganti percakapan. Jadi kesihatan penyanyi veteran bersuara emas ini semakin merosot sejak 2 bulan lalu dan kalau kita lihat umurnya 63 tahun itu terlantar selepas diserang angin ahmar pada Disember tahun lalu dan dikongsikan oleh suaminya Engku Sulaiman memberitahu dia terpaksa berhenti kerja sebagai pengawal keselamatan untuk menguruskan Zaliha yang memerlukan penjagaan rapi dan pemerhatian ya. Jadi sekarang ni rata-rata dia menggunakan duit sumbangan peminat untuk membeli keperluan dan ramai sebenarnya yang turut membantu dan difahamkan juga bahagian kiri badannya tidak boleh digerakkan susulan serangan itu. Tapi pada awalnya mama ya ataupun nama manja kita panggil Mama Zaliha memang boleh bergerak sebelum ini, boleh bercakap. Tetapi apabila merosot ni yang membuatkan ramai yang risau. Dan kita doakanlah agar ianya kembali pulih dan diberikan kekuatan kepada keluarga Mama Zaliha sebab kalau kita tengok juga ada NGO yang membantu dan anda boleh tengok ke area Metro TV ni ada nombor akaun yang diberikan kat situ. Kita hulurlah bantuan kepada anda yang boleh beri bantuan kepada Ibu Zaliha. Yes, okey. Dan seterusnya pula berita ni agak macam menakutkan. Pasal apa? Hei, kalau awak punya Ferrari kena langgar, apa perasaannya? Marahlah. Tapi ini... kalau saya kaya sangat, saya tak kisah pun. Kemain lagi ya. Okey, ini berang gajinya tidak dibayar. Pekerja hancurkan Ferrari GT4 so yang milik majikannya, okey. Dan katanya dia ni kiranya seorang driver lori kontena. Katanya memang kerjanya untuk menghantar barangan dan balik dan dapatlah kiranya of course lah you kerja, mestilah you harus dibayar. Tapi dia kata bos je tak bayar gaji dia. Jadi dia geram dia dapat tahu kereta bos dia dekat situ apa lagi dilanggar. Dia langgar. Yang ini berlaku di mana ni Muaz rasa? Di Chicago, Amerika Syarikat. Okey, dalam keadaan sekarang ni Dayah, dalam keadaan seluruh dunia terkena pandemik COVID-19 ini, bila tak dapat gaji, tak dibayar dan sebagainya akan memberikan tekanan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya. Betul. Kan? Saya setuju. Dan saya tak tahu kalau anda di rumah pun rasa yang sama betul tau bila kita ni dalam keadaan tertekan dan kita tak boleh berbuat apa-apa, ada sesuatu benda yang tak terjangkau akal yang kita boleh lakukan. Jadi dengan itu sama-sama kalau rasa stres pagi-pagi ni istighfar. InsyaAllah. Tarik nafas, hari ini nuzul Quran, hari ibu semuanya tenang-tenang ya. Jangan ikut perasaan sangat-sangat. Betul. Mesti ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah anda tu. Kita doakan bersama-sama. Saya rasa seluruh rakyat Malaysia sedang menghadapi situasi yang sangat sukar. Dan kita yang ada rezeki lebih ni, masa inilah kita bantu mereka yang memerlukan. Jangan tengok jauh-jauh dulu. Kita tengok sekeliling keluarga family kita. Dulu. Okey, lepas tu kita tolong yang lain. Saya setuju Abang Long. Abang Long pagi ni birthday dia kemain lagi bagi nasihat kat orang kan. Biasalah, birthday Abang Long. Semakin matang Abang Long ni. Sekarang kita nak rehat sebentar. Kita jumpa dengan anda semua sekejap je lagi. Okey, dalam Borak Kopitiam.
Fitia, macam mana pagi ni semuanya baik-baik sahaja? Yang belum ucapkan selamat hari ibu dekat ibu anda tu ataupun kakak-kakak ke kakak ipar, mentua dan sebagainya, pergilah ucap. Sebab apa? Orang perempuan ni, kita bila wish cakap muka mana-mana elok, dia terus cair. Betul. Awak dah wish dah wife awak ke? Dah, saya dah wish dah. Ya. Ya. Bagus. You are the best mother in the whole wide world. Dah itu. Tak, ibu ni dia punya kehebatan dia kita tak boleh nafikan. Jadi tak ada ucapan yang boleh digambarkan dengan pengorbanan yang dibuat oleh ibu. Bagi saya kan. Betul. Cakaplah macam mana ibu you the best. Tak, ibu memang paling terbaik lah. Ya, betul. Setuju. Kat situ kita tambah sikit point untuk Muaz. Ting. Tak, nanti insyaAllah Daya pun bakal bergelar sebagai ibu kan. InsyaAllah. Jadi pastinya akan ada, yelah, satu rasa tanggungjawab yang lain. Mesti akan ada macam, oh betul lah dulu mak aku cakap macam ni. Sekarang kita sendiri yang dapat rasa kan. Ya, sebenarnya bukan nak cakap apalah. Saya pun rasa kan macam sekarang ni bila kat sini, ya Allah, minta maaf mak kalau dia pernah buat salah. Rasa macam tak boleh. Ya Allah, mak aku. Minta maaf. I love you so much. Macam tu. Okey. Dah bercakap tentang ibu juga. Kita tahu ramai selebriti, alhamdulillah, dikurniakan zuriat yang comel-comel. Dan salah satunya adalah Anzalna. Anzalna selalu tahu share video-video yang cute dengan anak dia kan. Jadi anda boleh tengoklah Gelagat Idris yang di Instagramnya memang berkongsikan macam-macam. Ada dia dah boleh lap cushion, yalah, dengan dia punya telatah ni membuatkan kita yang tengok ni, yang lagi terutamanya yang suka baby kan. Macamlah so cute. Dan betul macam mak saya selalu cakap umur-umur macam ni sedap nak main. Betul. Inilah paling best. Salah satunya mak saya kata dia tak degil lagi. Betul. Dia akan cakap. Dia akan dengar cakap and dia akan pergi kat kita bila dia pergi jauh sikit dia akan patah balik kat kita. Jadi bila dah besar sikit, bila dia pergi jauh kita panggil dia tak nak datang. Itu adalah pengalaman sebenar Muaz. Bertambahlah Muaz, maksudnya nak baby kecil lagi satu ni Muaz. Dia nak baby kecil lagi satu lagi. Muaz. InsyaAllah. Amin. Aminkanlah. Okey, tapi sebenarnya saya suka bila bila kita kongsi benda-benda kasih sayang dan cinta dan kecomelan seperti ini. Harap-harapnya netizen semua komen yang baik-baik, doa yang baik-baik. Okey, tak kisah seseorang itu selebriti ataupun bukan. Betul. But always be kind dan berlaku baik dengan orang di sekeliling kita. Okey? InsyaAllah. Okey. Dan bila kita sebut mengenai baik ni kan, banyak perkara yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, dalam PKP ni sebenarnya banyak hikmah yang berlaku. Dan kalau ialah kita semua sedia maklum, dalam bulan Ramadan ni kita memang boleh banyakkan baca Al-Quran, jadikan sebagai teman kita. Sebab keberkatan baca Al-Quran ni bulan Ramadan ni kan berlipat kali ganda. Akan tetapi untuk mereka yang baru saja nak belajar balik ataupun tak malu-malu ataupun tak segan-segan nak bagi tahu mereka ni memang baca pun masih lagi perlahan. Bertatih katanya merangkak. Sebenarnya satu usaha yang sangat bagus. At least kita bermula daripada langsung tak buat. Betul. Dan sebenarnya kalau ikutkan Muaz memang pahala dia berganda lagi untuk orang yang struggle untuk belajar membaca. Tapi ialah kita nak bercakap dengan seseorang yang mungkin lebih arif, yang boleh kongsi dengan kita tentang hari ini, keistimewaan kita sebab kita menyambut Nuzul Quran kan. Jadi kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Muaz. Pagi-pagi dah bersedia nak jawab dengan soalan-soalan kita ni. Betul. Terima kasih Datuk. Selamat berpuasa. Salam Nuzul Quran juga. Dan terima kasih Muaz dan juga Daya. Bila kita sebut mengenai Nuzul Quran ni, mungkin kalau kita lihat rasa cinta, rasa sayang dalam tahun yang berbeza, 2020, pastinya sambutan Nuzul Quran ataupun kita hari ini kan berlainan daripada seperti biasa. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana agaknya nak bersesuaian ataupun dalam tahun ini Al-Quran ini kita kena sentiasa jadikan sebagai pedoman kita. Silakan Datuk. Muaz dan juga Daya, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, Ibu Ayah. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hidup ni, Quran menjadi panduan, bimbingan, nur Allah sebut dalam ayat-ayat ni. Jadi bila datang bulan Ramadan, satu manifestasi syukur kepada Allah itu kerana bulan Ramadan telah pun diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Jadi sebagai tanda syukur pada Allah SWT di atas nikmat, bimbingan, panduan yang menyebabkan kita ada nur ni tadi, ibarat kalau kita jalan waktu malam kan, Muaz dengan Daya. Cuba kita bayangkan. Kalau kita jalan waktu malam gelap kan? Maka tidak ada cahaya. Jadi begitulah bandingan kehidupan. Kalau tidak ada Al-Quran, ia ibarat kegelapan. Jadi kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan sebagai tanda syukur, manifestasi syukur kepada Allah kerana bulan itulah diturunkan padanya Al-Quran.
Jadi balik pada topik soalan yang ditanyakan, bahawa sebenarnya bila Allah Ta'ala wahyukan Al-Quran ini, kita perhatikan dalamnya mengandungi segala bentuk perkara yang namanya undang-undang, perkara yang namanya pendidikan, perkara yang namanya kebapaan, perkara yang namanya bagaimana jadi anak yang soleh, perkara jadi keusahawanan. Jadi semuanya ada dalam Quran. Jadi pengalaman 1400 tahun Islam ini telah bertapak di muka bumi sejak kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran kemudian dicurahkan kefahaman penjelasannya oleh ilmu-ilmu disiplin-disiplin yang ada dalam Islam, dengan tafsirnya, dengan hadisnya, dengan fiqhnya, tasawufnya. Jadi ia melengkapkan jurusan kefahaman kita kepada isi kandung Al-Quran itu sendiri. Jadi itu sebabnya Quran ini sebagai satu panduan, sebagai satu bimbingan, nur dalam kehidupan kita. Baik. Okey, saya nak tahu juga macam bila cakap tentang Al-Quran, kita kena tanamkan rasa cinta, kena rasa sayang dan hormat. Ini patut dimulakan daripada kita kecil, anak-anak kecil lagi. Jadi untuk permulaan tu nak buat kita rasa sayang, rasa cinta, macam mana agaknya caranya? Betul. Daya dan Muaz yang dimuliakan Allah sekalian, para penonton, Nabi SAW sabda dalam satu hadis, adibu auladakum ala salati khisalin. Didiklah anak-anak kamu untuk tiga perkara. Yang pertama, ala tilawatil Quran. Wa hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi. Fa inna qira'al Quran ataupun pembaca hamalat Al-Quran fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi SAW menyatakan, didiklah anak-anak kamu sejak kecil lagi untuk cinta pada Nabi kamu. Cinta pada keluarga mereka dan membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran akan bernaung di bawah arasy Allah di akhirat nanti. Jadi Alhamdulillah dalam struktur pendidikan negara kita, kalau kita perhatikan, di sekolah rendah lagi dah diadakan pelajaran-pelajaran yang sangat berkaitan dengan Al-Quran itu. Ada belajar tajwid, belajar Al-Quran. Satu masa dahulu kita ada penekanan yang kuat kepada pendidikan sekolah rendah namanya JK. Dan silibus ini masih berterusan dalam pendidikan kita, iaitu penekanan kepada Jawi, Quran, Fardu Ain dan sebagainya. Mudah-mudahan para pendidik yang dimuliakan Allah sekalian sedar sebagaimana pentingnya pendidikan matematik, sains untuk melahirkan lebih ramai usahawan, lebih ramai businessman, lebih ramai doktor, engineer. Jangan kita lupa keseimbangan kehidupan pada anak-anak ini bermula daripada mereka tadika lagi, supaya ada dunia, ada akhirat. Dunia diambil berat, akhirat mesti diambil peduli. Jangan kita menyangkakan bahawa setakat itu saja pendidikan yang kita buat, nanti kita akan lahirkan ramai orang teknokrat, tapi teknokrat yang tidak ada agama dan diri. Jadi kembali kepada pendidikan Quran ini, kita ibu bapa kena mulakan kat rumah. Kena buka YouTube contohnya, kena belikan mukaddam, tajwid atau sebagai apa saja buku Iqra, ada Al-Matin, kaedah untuk didik anak-anak memahami Al-Quran, mendekati, memahami dan membacanya. Dia bila akan berasa semangat tau. Betul. Saya tengok macam anak buah saya, bila ramai-ramai kita duduk sekali, kita akan rasa lagi semangat sebab kita buat sama-sama. So anak-anak kan dia macam ikut apa ada yang orang tuanya buat kan. Macam itulah. Okey, dan Datuk, tadi kita sebut mengenai kanak-kanak. Bagaimana pula dengan orang dewasa ni, Datuk? Kadang-kadang kita alfa dengan keadaan dunia ni, Datuk. Sebelum PKP ni saya dapat rasakan semua orang sibuk kejar dunia, kerja. Dan semasa PKP ni kita dapat hikmah bahawa bila kita dekatkan diri dengan Al-Quran, kita rasa lebih tenang jiwa kita. Jadi bagaimana agaknya selaku kita orang dewasa ni, mungkin kadang-kadang kita khilaf dan tertinggal untuk nak mempelajari, untuk nak mendalami apa yang dalam Al-Quran tu, Datuk. Macam mana kita nak datangkan diri kita kekuatan untuk nak jadikan Al-Quran ni sebagai panduan kita, Datuk? Masya Allah, di atas segala benda yang berlaku ni Muaz ada hikmahnya ya. Jadi kita dah lihat PKP ataupun wabak yang berlaku di dunia ni menjadikan ramai di kalangan kita berfikir semula tentang gaya hidup yang sebenar. Kita ni dah banyak terlalai sebenarnya. Kita sibuk dengan bagai aktiviti yang kadang-kadang tak ada kebaikan pun kepada kita. Tapi dengan adanya hikmah yang Allah jadikan di sebalik wabak ni, kita minta kepada Allah yang angkat segera. Ya, walau bagaimanapun dia memberi pada kita satu nilai tambah yang baru dalam kehidupan pada hari ini, iaitulah kita punya banyak masa dengan keluarga. Jadi ibu ayah yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya membaca Al-Quran ni tak susah. Jadi kita kena rajinkan diri kita, kena put more effort. Ya, pada hari ini masya-Allah dalam YouTube, dalam Facebook pun ada banyak orang mengajar Al-Quran. Ada ramai ustaz yang mengajar Al-Quran, ustazah dan sebagainya. Itu satu cara. Yang kedua, kalau kita belajar dekat rumah dengan anak-anak kita, talaki kita sebagai contohnya tadarus bulan Ramadan ni, mungkin anak-anak kita lebih berdahil maju bacaan Qurannya daripada
saya sendiri contohnya. Jadi jangan kita merasa malu bila anak-anak menegur kita ketika kita sedang baca Al-Quran. Cuma pasangan kita betulkan bacaan kita yang salah. Jadi nasihat saya kepada semua umat Islam di luar, mazal al-insan yata'allam fa idza da'a al-ilma faqad jahil. Kata Abu Hanifah, seorang itu sentiasa belajar. Dan jangan sekali-kala dia merasakan dia sudah pandai. Bila dia merasakan dia sudah pandai, sebenarnya dia lah orang paling jahil. Jadi pembelajaran ini berlaku dalam berbagai-bagai format. Secara online-nya, mungkin orang keliling kitanya. Jadi ambillah peluang untuk kita memperdalamkan, memperbetulkan, memperbaiki bacaan Quran kita dengan lingkungan yang kita ada. Jangan rasa malu untuk belajar walaupun kita sudah berusia. Ya. Ya, betul. Saya pun setuju. Sebelum ni macam semua orang macam malu-malu lagi. Lagi-lagi kan Datuk, kalau orang kata sekarang banyak buat live kan. Kita nak belajar Al-Quran dan sebagainya. Hari itu saya mengakulah saya pun malu-malu juga. Macam ya Allah, malunya nak baca live, kita ni mengangkat-angkat baca orang kan. tengok, Tapi sebenarnya bila kita belajar macam tu, orang rasa sebenarnya ramai orang yang cuba nak belajar juga. Tapi lama-lama malu tu rasa macam apa nak malu, kita belajar Al-Quran kan. Betul. Dan dalam era yang sekarang ni macam kita tahu semua orang banyak yang tertekan Datuk, yang dalam musim pandemik ni, mungkin ada apa-apa ayat ataupun doa daripada Al-Quran yang Datuk boleh kongsikan untuk kita hadapi musibah sekarang ni? Muaz dan juga Dayah serta para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Kita lihat seruan Al-Quran ni. Quran ni dia punya maqasid, dia punya tema. Dan dikatakan oleh para ulama, sebenarnya kalau kau perhatikan, malam yang diturunkan Quran jadi malam yang paling utama di sisi Allah, namanya malam Qadar. Ya, setengah ulama mengatakan 17 Ramadan, tapi yang tepatnya adalah berlaku pada 24 Ramadan dan sebagian mereka mengatakan jadi malam-malam nuzul Quran. Jadi malam itu jadi malam paling utama kerana turunnya Quran. Dan malaikat yang membawa Al-Quran itu jadi malaikat yang paling utama, namanya Jibril. Dan Nabi yang menerima Al-Quran itu jadi Nabi yang paling hebat, Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita punya masa untuk baca Quran bersungguh-sungguh, kita akan jadi insan yang paling hebat. Sebagaimana kehebatan diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Malam, malaikat, Nabi, insya-Allah kita pun akan jadi paling hebat. Jadi dalam Quran ini kalau kita lihat, ada banyak doa. Antara doa yang diajar kita untuk membacanya ayat ke-200 surah Al-Baqarah bila Allah menceritakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah mengajar kita ada banyak doa, antara doa ni doa yang penting, iaitu hendaklah kita ni sentiasa mengucapkan ya Allah, beri pada aku kebaikan dunia, berilah kepada aku kebaikan akhirat, dan peliharalah aku dari neraka jahanam. Jadi ini doa ni tolong jangan tinggal, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada seorang ulama bila orang panggil baca doa selamat, dia seorang guru pondok. Maka orang menyangkakan dia baca doa selamat panjang lebar macam kebanyakan imam lah. Tiba-tiba bila dia diamanahkan baca doa tu jadi baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kerana kalau kita memahami konteks dalamnya, ia mengandungi makna yang mendalam. Ya Allah, beri pada aku kebaikan dunia. Ya Allah, beri pada aku kebaikan akhirat, dan peliharalah aku dari neraka jahanam. Jadi ini antara tema utama Quran. Doa yang kita kena amalkan. Lagi doa untuk ibu bapa. Kita mungkin menyambut Hari Ibu, kena ingat bahawa sentiasa ayat Quran yang menyentuh kewajipan beribadah kepada Allah akan disertai dengan kewajipan buat baik kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa itu bukan Islam. Contohnya Surah Luqman, bila Allah menceritakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, buat baik kepada ibu bapa kamu walaupun mereka itu bukan Islam. Kawan dengan mereka. Sahabat macam mana? Kita dengar, kita ambil perhatian, kita jumpa, kita lepak, kita sembang. Jadi mesti ada peluang buat begitu pada ibu bapa, selari dengan inti tema Al-Quran yang kita sedang sambut waktunya sekarang nuzul Quran. Dan kita selaraskan, kena ingat, ibu ayah adalah satu komponen yang sangat penting dalam kejadian kita di muka bumi. Itulah seruan Quran kalau kita lihat. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih Dato' Dr. Haji Zahazan Muhammad di atas perkongsian itu tadi. InsyaAllah kita akan gunakan sebaik mungkin waktu yang ada ni. Terima kasih Dato'. Terima kasih. Baik. Selamat puasa, selamat menyambut sekalian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tu saya rasa kita selalu baca tau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi maksud tu tuan kata bila kita faham maksud tu, kita akan lagi macam okey. Kita lagi cinta. Macam itulah, samalah Al-Quran pun sama. Okey, jadi untuk anda semua, kejap lagi kita akan bersama dengan seseorang nak berkongsikan mengenai apa yang dia suka buat. Tapi kita nak masuk ataupun kita nak tumpang sekejap. Tumpang apa tu? Tumpang de. Tumpang de. Tapi kalau musim macam sekarang ni, tumpang de katanya online lain sikit. Online? Ya. Macam mana tumpang de online? Tak apalah, kita tengoklah. Katanya dengan Ben Laden. Wow. Jom kita tengok. Nama diberi Nurahikin Kamilin. Ramai
panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi Tumpang Dia 2.0 kali ni nak cari si penumpang hati. Hello, what's up guys? So hari ni kita punya tumpang dia berbeza sikit. Selalunya kita buat tumpang ni dalam kereta. Tapi sempena PKP ni kita buat dekat rumah masing-masing. So, siapa dekat rumah sana tu? Assalamualaikum. Alamak. Kita nak suruh band nyanyi sikit lagu Hikayat Bin Laden. Mata kasar takkan dapat jumpa niat insun. Mata kaji semanis. Akulah Ben Laden, hikayat Ben Laden. Wah, Bin Laden in the house guys. Dengar cerita band ada lagu baru, tajuk dia Rampung. Lagu Rampung ni diproduce oleh Abang Malik dan juga Abang Lekat Sita. So lirik dia pun oleh Lekat Sita dan Sigma. Lagu ni sebenarnya menceritakan kisah lebih kurang orang kata part kedua lah bagi lagu Hikayat Ben Laden. Saya nak cerita apakah yang berlaku di sekeliling saya. Mungkin juga di masyarakat dekat luar sana. Contohnya verse kedua tu, dulu bersemu ke salam suka kenyat mata. Kenapa sekarang lagak kaya macam Kasim Baba. Kita kadang-kadang ada orang yang kita jumpa. Dulu kita jumpa sebenarnya okey je. Alhamdulillah kita ketahu kita boleh makan sama-sama. Suddenly ada satu benda terjadi and dia tiba-tiba berubah. Faham? Tapi ni lagu ni ada kena-mengena dengan band lah kiranya kan? Of course mesti ada juga. Gitu. Okey Ben, kita nak band belanja sikit lah lagu Rampung ni. Masih ramai bertanya asalku dari mana. Hikayatku dibaca, bandku diberi nama. Masih ramai mencari senamaku berkali. Itu mana yang dicari? Aku punya kunci. Salam suar, kenapa duduk luar? Tak jumpa jalan masuk ni, ku tunjuk jalan. Hari keputusannya saya dah confirm saya nak teruskan saya punya industri. Saya akan teruskan, saya takkan give up. Kalau saya buat benda separuh jalan, lebih baik saya tak payah buat. So saya selalu tanya diri saya kenapa saya nak buat. Sebab benda ni saya suka. Setiap benda yang saya buat tu saya akan buat betul-betul and saya akan fokus supaya orang kata benda tu teratur and apa yang orang luar expect tercapai jugalah. Kasihku sampai sini kisah. Jangan tangisi keadaannya. Bukan kita berbeza. Dengarkan lagu ini. Memori rintihan hati ini. Biasa kita berakhir di Januari. Sebab rap ni memang saya minat. Sebab lagu pertama pop yang saya dengar pun adalah lagu Abang Malik. Dari dulu saya mendengar lagu rap ni, saya ada dapat rasa something. Saya tak tahu apa. Bila dengar tu benda tu macam sedap tau. Bila disampaikan verse tu kan. Benda tu baru dah saya tahu kenapa bila saya dah orang kata 100% letakkan genre saya pada hip hop dan rap. Abang Malik adalah saya punya idola nombor 1. So bila diorang tahu, okay, apa kata kita try minta mana tu Abang Malik untuk produce. So company saya ikut. Ini company saya pun tak sangka Abang Malik pun sudi. Saya pun sendiri first time tak sangka lagi sudi untuk buatkan lagu tu untuk saya. Kalau macam saya jumpa memang jumpa Abang Malik lah untuk sesi rakaman apa semua. So Abang Malik yang guide benda tu, Abang Malik yang ajar rap dia macam mana kita nak sampaikan sebutan tu. Saya memang pernah terfikir sebab kita tahu dalam hip hop dia adalah nombor 1. Dia ada kepakaran dia dari segi tulisan lirik, melodi apa sebagainya. So saya sendiri kadang-kadang tertanya kenapa Abang Malik boleh terima saya kan? Apa sebenarnya yang dia nampak pada saya yang mungkin saya sendiri tak nampak. So saya pun sendiri tak tahu. Saya tak berani nak tanya soalan tu. So saya macam tengah mencari lagi kenapa. Saya ni sebenarnya kadang-kadang agak pemalu juga. Yang kalau orang tak tahu. Saya sebenarnya memang suka shopping. Tak adalah mengalahkan perempuan tu, tak adalah. Dia memang suka beli barang. So shopping tu adalah satu orang kata terapi. Macam gitu. Saya sebenarnya makan banyak. Ya ke? Tapi Walaupun tak besar lah Ben. Walaupun saya kurus, saya memang jenis makan banyak. Saya tak gemuk-gemuk. So saya tu saya sendiri pelik. Sebab saya mungkin ikut belah mak saya. Salah favourite saya adalah makan and explore dari segi food lah. Satu yang tanya Ben, cermin mata tu kan ada cermin dia ke tak? Memang tak ada. Mimpi K-Click.
Macam dalam mimpi realitinya berbeza. Kalau dulu duduk belakang, sekarang dah sapu rata. Kalau dulu boleh tinggi, sekarang panggung kita punya. Itu dulu lain macam cara kerja lain, sanam lain macam. Kimi Kimo, gong negara. Bahasa fizikal memengkak muanjak sirilikal gila visual salah majikal kata berbual mau klasikal beri dan jual beri mistikal jual mistikal beribu tahun berkali latun berjuta pantun berjujut lakon ya uku agas berdarah gosika hilang nafana tak tersesila. Betul. Betul lah ya Allah. Alhamdulillah. Malik, Alhamdulillah. Guna kelebihan untuk hikmah bersama. Jagalah nama. Hidup penuh pementasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus. Ada melencong, ada yang lurus. Bukan semuanya tulus. Ada sempurna, ada kurang upaya. Ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata. Boleh hilang dalam sekali mata. Ucaplah Alhamdulillah. Bukannya sukar kerana semana kaya atau besar. Tetap Allahu Akbar. Weh, betul. Semua harus berakhir. Kau dan aku takkan mungkin aku bersama saat Di dunia ini. Semoga baju jaya untuk Ben Laden. So, thank you so much Ben Laden. Thank you so much Tumpang De. Thank you so much. Ben Laden, 1, 2, 3, Yeah. tumpang dah. Ya. Yes, cut. Ya, Yeah. itu dia Tompang De yang bukan biasa-biasa. Sekarang ni memang semua orang buat benda online. Yes, macam adik-beradik kita tengok tadi kan. Itulah saya macam Ben Laden confused dan sekejap. juga Ben Kokok. Tapi ada bezanya lah. Kokok tak berapa boleh rapping, nyanyi pun tak boleh berapa sangat. Betul lah tu. Tapi tak apalah, pasal itulah ada Tompang De dipanggil betul-betul orang nyanyi dengan rapping. Yes. Macam Dayah kata tadi kan, bila kita dalam tempoh PKP ni kan, itu antara benda-benda baru yang kita buat secara online. Maksudnya kita boleh interview orang pun. Walau di mana saja mereka berada, menggunakan aplikasi yang ada sekarang ni. Termasuklah yang kita nak bawakan hari ini. Dengan cerita dia ni memang talented. Macam saya ni, kalau lukisan-lukisan ni memang Assalamualaikum lah Muaz. Yes. Tapi beliau ni memang katanya hebat. Okey, namanya Jaja Yusof dah bersama dengan kita. Assalamualaikum Jaja. Selamat pagi. Tak berapa dengar sangat suaranya. Alamak, sangka-sangka sikit. Jaja? Jaja. Cuba cakap sekali lagi. Hai. Okey. Tapi agak sangkut-sangkut lah sebenarnya. Kita dah nampak. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nampak dekat belakang Jaja tadi tu kan macam ada macam lukisan-lukisan. Pada anda semua yang tertanya, lukisan macam mana? Jaja ni terkenal dengan lukisan yang dia buat apa kan? Katanya kucing. Okey. Okey, dan untuk peminat kucing memang lagi love kan. Dan kucing tu selalu berdua, ekor. Nak tanda kasih sayang. Tu kita tunjuk sikit. Contoh lukisan-lukisan Jaja juga. Nampak tahu tak tahu apa ni Muaz? Dia tengah buat sketches pasal puasa. Tadi tu niat puasa, ini juga dah berbuka puasa. Saya tak tahulah Muaz kalau macam apa, terima kasih ya Allah. Apakah itu? Doa ya. Dah boleh doodle begitu sahaja ya Muaz? Betul. Orang seni lah rasanya kan. Sebab kalau kita buat macam ni, kita bolehlah buat. Tapi tak akan jadi macam Jaja buat kan? Ya, macam ni kan. Saya rasa inilah idea yang sangat bagus sebab dia buat buku aktiviti untuk kanak-kanak untuk menyambut bulan puasa. Maksudnya dia boleh sketch berkala. Okey, ni apa Muaz? Saya tak ada idea Muaz. Saya ingat rainbow je. Macam rainbow ya Muaz Saya jangan cakap rainbow Muaz. Apa? Bawah tu kucing. Kan betul? Dia mesti ada motif kucing punya. Nampak tak yang dua bawah tu kalau anda di rumah boleh tengok dekat skrin? Betul. Satu kucing hitam, satu kucing putih. Yang tengah melihat rainbow ataupun pelangi. Yes. Maksudnya ada mesej kat situ. Lepas tu bila bercakap tentang lukisan, kalau kita buat lukisan kan, kalau saya lah, pantai ada matahari. Tapi kalau pelukis ni dia lain sikit. Betul. Dia ada imajinasi dan idea. Okey, Jaja dah bersama dengan kita semula. Jaja. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf audio tadi kurang memuaskan sikit. No problem. Biasalah tu. Kan. Betul Bukan lah. senang kita buat online kan. Ya, betul lah Ya, Jaja. betul. Dalam kita sempat lihat tadi lukisan-lukisan yang Jaja buat. Ya, jadi mungkin konsep yang Jaja cuba kongsikan ini dan juga diinspirasikan dari siapa? Silakan Jaja.
Okey, macam lukisan-lukisan saya ni warnanya ceria, warnanya seakan bagaimana gambarannya tu seakan lukisan kanak-kanak. Kalau kita lihat pelukis-pelukis macam Pablo Picasso, pelukis-pelukis Eropah, dia menggunakan elemen-elemen yang kita panggil naif art. Okey. Naif art ni lukisannya macam kanak-kanak, warna-warnanya ceria. Subjek-subjeknya tu kucing, binatang, pemandangan dan sebagainya. Dan yang menjadi inspirasi saya ialah ayah saya. Sebab ayah saya seorang pelukis yang sukses di Malaysia dengan tema gajah, Yusof Gajah. Jadi saya gunakan tema kucing sebab ini haiwan favourite kan, haiwan kesayangan. Okey. Sebab saya tengok juga kan, lukisan Jaja tu macam kalau kucing tu kan, dia mesti belakang dia ada background lain juga. Tadi kucing tu tengok pelangi. Maksudnya kalau Jaja punya hasil lukisan, adakah ada idea tersembunyi ataupun very simple, straightforward? Okay, it's like this. Sebab naif art ni dia ada cerita. Dia seolah-olah macam ada mesej tersurat dan tersirat. Jadi tu yang kadang-kadang ada gambar pelangi, kadang-kadang kucing tu tengah tersenyum, kucing tu tengah peluk bunga dan sebagainya. Ada mesej yang dalam. Kalau yang saya selalu sampaikan ialah mesej positif lah. Macam menuju kejayaan ke, ataupun macam fikirkan something yang so seronok. Macam lukisan COVID contohnya saya buat. So saya letak warna-warna yang ceria supaya kita selalu berharap, berdoa. Macam itulah. Okey, jadi kalau selalunya menyiapkan satu lukisan tu berapa lama Jaja? Adakah menantikan idea ataupun Jaja dah set satu hari kena siapkan 2 lukisan? Okey, macam idea ni always datang, selalu datang. Jadi saya ada sketchbook. Kalau idea datang je saya sketch, idea sampai je saya sketch. Dan nak siapkan lukisan tu terpulang, kadang-kadang ada masa, ambil masa 1 hari boleh siap. Kadang-kadang 5-6 hari. So dia tengok mood kita macam mana kan. Tapi kalau macam Jaja cakap tadi kan, ada sketchbook. Daripada sketchbook tu barulah kita akan ke kertas yang lain ataupun memang dalam sketchbook tu memang itulah semua lukisan Jaja. Dia tak tentu. Kadang-kadang kanvas kosong, idea tak sampai. Terus kita curahkan ilham gitu. Okay. So dia depends. Asyik kalau sajalah soalan yang macam kalau Jaja ingat lah. Dah berapa banyak sketchbook dah Jaja ada sekarang ni? Daripada kecil kecil tu. Lebih 100 kot. Yelah kan. Yelah macam-macam idea yang ada. Jadi adik-beradik lain juga sama meminati lukisan macam awak? Ya, kami sekeluarga. Termasuk mama sekali. Mak saya pelukis batik. Adik saya, Jojo, dia dan isteri mengusahakan seni kaligrafi. Wow. Adik yang bongsu, Gigi Yusof, dia buat sketching on ink. Ink drawing. Itulah kami semua ni. Wow, semua ada foto masing-masing Ya, betul. Ini macam orang kata one stop center ni, nak lukisan apa? Kaligrafi. Kaligrafi ada ayahnya pula Yusof Gajah kata memang bertemakan gajah. Ada bercakap juga tentang lukisan ni kan. Saya tahu ramai orang dekat luar sana yang minat seni juga. Katanya kalau tengok gambar-gambar tu Jaja dia buat bengkel juga ya, ajar orang melukis. Ya, saya memang buat menganjurkan bengkel melukis untuk semua golongan. Semua meaning kanak-kanak, OKU, warga emas, student-student di macam pelatih-pelatih di sekolah-sekolah khas macam itulah. Untuk masyarakat saya sediakan platform. Jadi saya pelukis, saya sediakan platform untuk orang ramai join saya melukis sama-sama. Kiranya Jaja nak ajak orang, maksudnya semua orang sekarang boleh melukis. Kan walaupun macam kami ni tangannya tak ada tangan art. Okey. Jadi Jaja, mungkin kalau ada orang nak tengok karya awak ataupun nak berkenalan dengan awak ataupun nak invite awak nanti untuk datang, mungkin boleh kongsikan Instagramnya ataupun Facebook. Okey, Instagram jaja.yusof, Facebook Jaja Yusof. Senang je. Okey, lagi sekali. Okey, Instagram saya di jaja.yusof. Facebook saya Jaja Yusof. I see. Okey. So saya rasa ramai yang di rumah sekarang tiba-tiba dapat idea pula. Tadi DIY, sekarang rasa nak melukis pula mungkin macam Jaja. Tu best nak dengar tu. Yes. Baik, terima kasih Jaja.
Terima kasih. Selamat Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat Ibu. Okey. Ya. Tu, seronok. Dengar suara dia pun kita dah dapat rasakan lah dia ni seorang yang ceria. Betul, betul. Sebab tu dia dapat gambarkan di dalam lukisan tersebut. Betul, gambar-gambar semua nampak macam wah, funnya, colour-colour pop kan. Sekarang ni saya boleh fikir, mungkin saya boleh try melukis lah. Lukis pokok dulu kat rumah. Lukis boleh? Boleh. Kadang-kadang art ni tak semua orang faham. Kita je yang faham. Okey, tak apa. Nanti kita cuba. Sekarang dia berkata kita nak rehat dulu ke ni, Muaz? Boleh. Rehat dulu, Rehat dulu lah. Bagi saya idea nak fikir. Kejap lagi kita akan kembali semula bersama dengan seseorang. Terus bersama kami di Borak Kopitiam. She wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry when I hit. Okey, tadi tu TikTok. Ya. Dan ketiga-tiga tu orang yang sama. Dia sekarang ada apps yang seorang boleh nampak tiga. Bukan. Bukan. Mana boleh dia seorang-seorang lepas tu 3 orang masuk sekali? Boleh. Sekarang teknologi. Semua benda kita boleh buat. Dayah ni kita nampak 10 pun boleh. Muaz, nampak memang macam tak boleh dipercayai. Tapi tuan-tuan, ini bukan cobaan. Ini betul-betul. Itu memang kembar lah saya rasa. Ya ke? Adakah kembar tiga? Sabar, tak apa. Saya tengok ada, kalau awak rasa dia seorang, jom kita borak sekejap. Kan betul seorang? Sekejap. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Ya Allah, betul-betul. Ini tak edit Ni betul-betul 3 orang Betul-betul. Alamak, ya Allah, samanya. Samanya. Okey, kita bersama dengan Iqbal. Yang mana Iqbal? Okey, maksud kita ada Hambal and then Haikal. Haikal Kelantan. Okey, 1, 2, 3. Okey, ini kalau kat rumah ada tak korang terconfuse sama sendiri? Macam, Iqbal, Haikal, ada tak? Ke memang kenal? Ada, kadang sama sendiri pun pisah. Ya? Okey. Ni macam mana ni? Bila korang punya video semua dah viral, dah dikenali dan sebagainya. Jadi, yelah, saya rasa kekeliruan ni daripada dulu lagi ramai orang dah keliru kat anda semua ni. Jadi, bila sekarang dah lebih dikenali macam mana agaknya? Pernah tak korang macam sepatutnya yang si Iqbal pergi kelas tapi yang seorang lagi cover line? Sebab sama kan diorang ni. Ada tak macam tu? Ada. Ada. Kadang-kadang kita orang prank cikgu. Amboi, bermain Aduh. Nakal. Okey, dalam kalau tiga-tiga ni, karakter memang berbeza-beza ke ataupun perangai sama je sebenarnya? Iqbal? Tak dengar lah. Okey, tak apa. Okey, kita tanya Iqbal lah, okey? Okey, Iqbal. Awak punya karakter adik-beradik sama ke ataupun berbeza? Sama, tapi adalah perbezaan yang boleh bila dah selalu tengok. Ya. Sebab kadang-kadang phone punya Face ID pun tak boleh detect. Kita boleh buka selama punya phone. Oh yo, maksudnya sama. Itu feature muka lah. Maksudnya seiras betul. Betul, seiras betul ni. iPhone pun tak boleh kenal. Ya Allah. Atau awak kena bagi tahu iPhone tu, iPhone pun tak boleh kenal. Okey, dalam tiga-tiga ni adakah susunan ini adalah kiranya abang adik-adik? Dan susunan yang first Iqbal, Hamba, Haikal. Betul? Susunan maksudnya siapa abang? Siapa abang? Iqbal lah. Betul lah. Betul lah, ikut 1, 2, 3 lah. Ikut turutan lah. Okey. Dan bila saya tengok sekarang ni, macam korang pakai baju putih dah lah sama-sama. Style rambut pun macam lebih kurang. Ya? Tapi tiga-tiga orang ni best friend ke ataupun macam kadang-kadang macam kucing dengan anjing jugalah, ada gaduh-gaduh juga ni? Ada juga bila masa kecil. Dulu masa kecil selalu orang gaduh. Tapi sekarang ni dah besar ni best friend lah. Wah. Sama-sama lah. Baik, soalan ni menjurus kepada masa depan awak. Apa tu? Okey, susah. Dalam tiga-tiga ni siapa yang dah ada girlfriend? Semua tak ada. Selamat. Semua tak ada. Semua tak ada. Sebab takut lah. Takut tak boleh kenal. Ya betul, jangan takut keliru kan. Itulah. Okey, tak apa. Sebab sebenarnya hari ini adalah Hari Ibu. Dalam tiga-tiga ni kita ada Iqbal, Hambal dengan Haikal. Siapa yang paling manja dengan ibu? Manja kalau manja, semua manja. Sebab kita orang tiga-tiga bongsu.
Oh. Ada abang, ada kakak, lepas tu 3 orang bongsu. Oh. Dia bongsu tapi package 3 orang. Pandai ya. Semua pandai ya. Tak nak kono-kono siapa lebih siapa kurang. Abang dan kakak kita rasa. Jawapan sebab tak nak terlebih orang. Itulah. Okey. Okey, jadi yalah bila kita tengok tiga-tiga ni manja dan sebagainya kan. Pernah tak betul ke orang kata bila kembar ni kalau seorang demam, yang lain akan berjangkit juga demam? Betul ke? Kalau seorang sakit, yang lagi 2 pun mesti sakit. Betul ke? Itu selalu. Bila seorang demam, bila seorang demam, biasanya esok ataupun lusa lagi 2 demam. Waduh. So, kalau seorang sedih, mesti perasaan tu sedih tu mesti ada juga. Dia dapat rasa. Walaupun jauh, insting kembar tu dapat rasa. Kalau sedih seorang, 2 lagi rasa macam tak sedap hati. Macam ada terdekat. Wah. Tak sekarang ni kan, saya bila berbual dengan anda bertiga, saya yang confused lagi-lagi bila korang pandang je kamera tu. Kan macam tak bergerak tu. Saya risau. Dia boleh dia boleh meruntuhkan hati wanita tau. Kalau selalu kita tengok seorang-seorang ni 3 orang tengok, oi mana satu nak pilih ni. Okey, bercakap tentang minat. Katanya kembar kan tadi ada insting kuat. Bila seorang sakit, yang lain pun akan rasa sakit juga dan sebagainya. Tapi daripada segi kerjaya ataupun bidang yang awak minat, adakah berbeza-beza? Minat mostly sama. Dari segi sukan, memang kita orang akan main benda yang sama sebab kita kan ikut ayah, abang. So, pendedahan daripada kecil. Daripada kecil tu sama. So, kita orang pupuk minat yang sama. Dari segi colour, minat colour yang sama. Design baju. Fashion. So, kita orang boleh masuk. Kita orang boleh bergaul sama kan sebab mostly banyak benda yang sama. Saya rasa diorang ni memang belum pernah berpisah lah. Maksudnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai belajar, sampai dah nak kerja pun maksudnya dalam bidang yang sama jugalah nanti. Kalau kelas sama. Kau dalam kelas maksudnya? Kelas pun sama Kelas sama. Ya Allah, ini cikgu saya rasa memang Result SPM pun sama. Ya Allah. Baik, maksudnya seorang dapat kau kasi A. Yang lagi 2, okey A. Sama naluri. Jawapan ni lebih kurang. Saat kita belajar benda yang sama, kita sama. Okey. Jadi mak pernah tak macam yalah kalau tengok mak ni selalunya mak nak besarkan seorang pun susah. Ya, ni 3 orang. Ni 3 orang ni. Boy pula tu, bongsu pula tu. Macam mana? Ada tak? Adakah mak jenis yang cool ke, jenis yang garang ke? Saya ada. Mak tu rugi. Even our parents pun selalu confused. Ya ke? Biasanya kalau dari tepi, sekali imbat dari belakang, dia macam tak perasan sangat siapa. So panggil dia, adik semua pandang. So ada certain situasi tu, mak dah bebel kat belakang. Tiba-tiba salah orang. Yang kena marah salah orang. Aduh, okey. Tapi terfikir jugalah kan, walaupun korang semua ada minat yang sama, tapi disebabkan saya rasa ramai sangat orang confused dengan rupa anda, ada tak terfikir, apa kata, Hang Iqbal, Hang buat rambut style lain. You pula buat style rambut lain. Ada tak ke macam tak nak kita orang memang satu sejiwa macam tu? Tukar style. Tak tukar style. Maksudnya pernah tak terfikir nak tukar style supaya orang senang nak bezakan? Seorang botak ke? Ada juga. Macam kalau, tapi mostly sama. Tapi kalau macam style kita memang nak time hari tu ke lain, memang kita akan buat style lain lah. Supaya macam tak adalah tukar kan. Tapi kalau nak cakap dari segi rambut, nak seorang botak ke apa, tak ada. Takkan lah. Diorang ni betul kembar siras lah. Okey, pernah tak seorang yang buat salah, lepas tu yang lain yang kena? Pernah. Itu selalu. Seorang pecahkan pasu, yang orang lain tak pecahkan pasu. Yang tak salah tu, aduh mak aku dah kena. Tapi masing-masing akan backup each other lah selalunya. Macam aku terima je lah. Tak apalah walaupun orang lain kena. Ada tak? Dia kata tak Iqbal. Dapat tu? Dia tunggu lagi daripada depan. Bila dia pandang, saya risau. Itulah Ustaz. Nampak tu OG bersama-sama. Allah, tak apa. Kita teruskan tengok dengan dia punya BT sekarang ni. Tak apa. Saya membayangkan diorang ni masih kecil kan. Mesti comel Bila seorang lapar, tiga-tiga berjalan tergedik-gedik Comel macam tu kan. Yalah, bila dah besar handsome lah, of course lah kan. Okey. Nampak tu, pergi gym pun sama-sama.
Okey, walaupun kita tahu anda memang bila kita borak kita dapat tahu diorang memang sangat close. Betul. Sangat close dan tak ubah appearance pun tak nak. Okey. Dan sekarang nak tahu jugalah bila dah viral semua ni, mungkin anda boleh sampai ke ucapan Hari Ibu dan juga untuk orang-orang yang kembar macam anda bertiga. Nak ucapan Hari Ibu kita nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu kita yang sedang menonton kat bawah. Okey. Dan terima kasih sangat jaga kita orang daripada kecil sampai besar. Jasa memang tak boleh kita balas, tapi kita janji. Alamak, kita janji apa? Janji apa? Kita janji. Ya. Teruskan. Sambung. Kita janji akan jaga Mak seperti mana mak kita jaga kita orang masa kecil. Dan selamat Hari Ibu juga kepada semua ibu-ibu kat Malaysia dan semoga semua sentiasa sihat dan bahagia bersama anak diorang and semua jagalah ibu korang sementara masih ada. Baik. Terima kasih sekali lagi. Saya ingin nak sebut nama mereka penuh. Iqbal Amzar, Hambal Asmat, Haikal Ajmal. Belit lidah. Belit lidah ya? Belum tak muka nak sebut nama boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih korang. All the best. Assalamualaikum. Thank you. Salam. Wow. Kembar seiras seperti tiga pula tu. Lepas tu masing-masing tak nak berubah. Maksudnya tak ada kita orang sama, kita orang geng. Itulah dia saya rasa satu keistimewaan yang sangat luar biasa lah. Sebab sebelum ni memang ada kembar, tapi bila dah ada media sosial ni kita nampaklah bila ada kembar ni berkongsikan apa benda yang diorang suka buat kan. Itu yang kita tengok. Lepas tu handsome. Ramailah yang cair ya. Itu dia. Jadi ini juga untuk semua mungkin kembar-kembar di luar sana yang menonton kami. Nak bagi tahu je anda sebenarnya luar biasa, okey? Betul. Tu memang a gift daripada Allah sendiri. Okey, jadi pada hari ini juga sebenarnya kita ada tetamu yang cukup istimewa. Bila kita sebut mengenai ibu, sangat sesuai untuk dia bersama dengan kita. Seorang ibu yang hebat, ya, yang sangat bertanggungjawab kepada tugasnya. Yes. Mari kita jemput WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sila. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Muaz. Terima kasih Waibi. Selamat Hari Ibu juga. Okey. Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi sekali lagi untuk anda semua hari ini kita rasa cukup istimewa kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih Waibi dalam kesibukan sudi meluangkan waktu bersama dengan kita pada hari ini untuk berkongsikan Hari Ibu yang cukup istimewa ni kan. Dan cerita Hari Ibu ni semua cakap ibu, umi, macam-macam panggilan, emak, mama, mami dan sebagainya. Tapi semua kata pengorbanan seorang ibu dan mulianya seorang ibu. Jadi kami bersahatilah bila YB dapat datang dengan kita. Terima kasih. Jadi YB kalau anak-anak selalu panggil Kak Omar ni apa? Panggil Umi. Betul saya sebut Umi tadi. Ya. Okey, jadi mungkin di kesempatan Hari Ibu ni sebenarnya dan difahamkan juga YB membesarkan anak-anak yang ramai. Jadi cabarannya sangat hebat. Saya rasa tugasan ibu di rumah lain. Menggalas tugas sebagai ahli parlimen lain dan sekarang Timbalan Menteri pula. Jadi macam mana YB agaknya ibu ni nak pecah-pecahkan ni, nak membahagi-bahagikan kepada semua ni. Perebutan berlaku di situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muaz dan Daya. Saya mengambil kesempatan ini terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu-ibu di seluruh negara, semua kaum, semua bangsa. Dan saya kira semua kaum, semua agama sangat memuliakan ibu. Dan apalagi kalau kita orang Islam, dalam Islam sangat menyarankan supaya kita sangat memuliakan ibu. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa. Sebenarnya keberkatan seorang anak apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan pernah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya Rasulullah, siapakah yang patut dia muliakan? Maka Nabi menjawab, ibumu. Dan sahabat
tadi bertanya lagi siapa? Ibumu. Bertanya lagi siapa? Lagi ibumu. Kali yang keempat baru ayahmu. Begitu tingginya kemuliaan. Bukan bermakna tidak penting peranan ayah. Jadi tapi peranan ibu itu sangat penting sebab pengorbanan ibu yang mengandungkan kita, yang melahirkan kita, yang menyusukan kita, yang membesarkan kita. Tidak ada insan yang lebih mulia daripada ibu. Selepas daripada mentauhidkan Allah adalah mentaati ibu bapa. Jadi sempena hari ibu inilah kebetulan hari ini minggu kedua bulan Mei ini adalah di kementerian kita buat mengadakan program mengadakan hari ini dijadikan hari resmi sambutan hari ibu. Sebenarnya hari ibu setiap hari. Betul. Jadi sebab itulah saya menyuruh kepada anak-anak yang di luar sana, mari sama-sama kita hargai ibu kita. Dan tema kementerian kita tahun ini adalah prihatin keluarga, hargai ibu. Jadi kita sekarang ni dengan kemudahan teknologi yang ada, kita boleh buat pelbagai cara untuk menghargai ibu. Kita boleh buat kiriman hadiah, boleh buat ucapan. Walaupun musim PKP COVID sekarang ini, kita boleh menggunakan teknologi yang ada untuk kita menghargai ibu kita. Ataupun kita meriahkan Facebook kita dengan memori indah bersama ibu. Jadi saya sarankanlah terutama anak-anak, mari kita sama-sama hargai ibu kita. Jadi bagi saya dalam menjalani tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya, kita kena seimbangkan. Di mana prioriti kita dan kita fokus ketika kita bersama rumah, kita jaga kualiti masa dengan keluarga kita. Dan ketika kita di pejabat, kita tekunkan tugas kita. Jadi insya-Allah dengan pelaksanaan keseimbangan antara dua kita akan jadi ibu yang berjaya insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Seorang ibu yang hebat. Yes. Kan. Dan bercakap bila tentang kalau hari ibu ni, tidak perlu tunggu hari ibu, setiap hari boleh kita Setiap hari sebenarnya kita meraih ibu. Dan setiap hari juga boleh minta maaf. Jadi saya minta maaf teruslah kat mak saya kalau saya ada buat salah. Pasal ibu ni ceri maki emosi. Bakal ibu sebenarnya YB. Alhamdulillah. Itu yang dia lagi semangat hari ini tu. Jadi mungkin YB selain daripada itu juga pesanan kepada ibu-ibu dalam menghadapi cabaran sekarang ni. Saya rasa ibu dulu cabarannya lain. Ibu moden ni lagi lain. Sudah tentu cabaran kita sebagai ibu semakin mencabar dengan suasana yang ada pada hari ini. Sebab itulah ibu perlu kepada kesabaran yang tinggi. Seorang ibu dia perlu bekerja dengan hati yang tenang. Sebab itulah ketenangan penting bagi seorang ibu. Sebab ibu yang tenang akan melahirkan keluarga yang tenang. Jadi nak dapatkan ketenangan tu kena rapat dengan Allah. Kebetulan hari ini juga hari nuzul Quran. Dan kita juga berada di bulan Ramadan dan hari ini juga adalah menyambut memperingati hari Ghazatul Badar, peperangan Badar dalam Islam. Jadi 4 perkara penting berada dalam kita tengok hari ini adalah hari istimewa. Kita meraihkan hari ibu, kita berada di bulan Ramadan, kita menyambut nuzul Quran dan kita memperingati hari peristiwa Badar. Semua itu ada kaitan. Jadi bagi ibu yang cemerlang, ibu yang melihat masa depan anak-anaknya bukan semata-mata di dunia tetapi dia melihat juga masa depan di akhirat. Itu ibu yang cemerlang. Jadi ibu yang tahu bagaimana dia mengurus masa yang terbaik, bagaimana dia pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi sebab itulah seorang ibu masa sangat penting. Seorang ibu yang bijak, ibu yang pandai mengurus masa, yang pandai mengurus perasaan anak-anak. Sebab anak-anak perlu kasih sayang. Jadi sebab itulah bagi saya lah juga bagi anak-anak yang masih ada ibu bapa, mereka sebenarnya orang yang sangat bertuah. Sebab dia ada ruang untuk mendapat syurga Allah. Syurga Allah di bawah tapak kaki ibu. Bagaimana perkhidmatan kita kepada ibu bapa ni sangat besar pahala. Jadi sebab itulah jangan biarkan ibu keseorangan, jangan biarkan ibu kesunyian, jangankan ibu bapa kita rasa sedih hati, sakit hati ataupun tersentuh hati dengan kita. Jadi sebab itulah kita sebagai anak kena menghargai ibu. Jangan sekali lukakan hati ibu. Dan kita kena sentiasa mendoakan ibu bapa kita. Rabbi fi'li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minta Tuhan ampunkan dosa kedua ibu bapa kita dan kasihanilah kedua ibu bapa kita sebagaimana mereka mengasihi kita sejak daripada kecil lagi. Jadi seorang anak yang bijak, seorang anak yang menghargai kedua ibu bapanya. Insya-Allah. Jadi mungkin apa harapan YB juga sempena Hari Ibu ni kepada semua yang menonton, ibu-ibu bakal ibu ataupun untuk mereka yang macam mengharapkan untuk menjadi seorang ibu.
Ya. Mungkin ucapan yang boleh YB berikan. Ya, pertama kali saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai semua ibu-ibu di Malaysia, tak mengira kaum dan agama, sangat-sangat menghargai, apalagi di musim PKP COVID ni. Sebenarnya ibu adalah peranan yang sebenar, yang berada di barisan hadapan, yang bertungkus lumbus menjaga kesihatan keluarga, yang menjaga keselamatan keluarga. Inilah mereka lah sebenarnya yang berada di barisan hadapan. Kali di bulan Ramadan, ibulah orang yang pertama bangun pukul 4 pagi menyediakan sahur. Ibu tak bangun, habis sahur kita. Habis sahur satu keluarga. Jadi saya mengambil kesempatan ni bagi pihak kementerian mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu-ibu dalam negara kita, dan saya mengharapkan kita semua bersabar dan bertabah dalam menjalani kehidupan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu. Sebenarnya tanggungjawab ibu ni penuh mencabar, apalagi kalau punya anak ramai. Anak ramai. Jadi sudah tentulah kita perlu kepada kesabaran tinggi. Dan ibu jangan lupa, kita perlu juga pada ilmu. Sebab nak mendidik generasi akan datang, kita kena ada ilmu. Macam mana kita nak memberi sesuatu kalau kita tidak ada ilmu? Jadi sebab itulah kita kena sentiasa tambah ilmu kita. Macam mana nak jadi ibu yang berjaya, macam mana nak menguruskan kehidupan, macam mana untuk kita menjadi isteri yang berjaya. Jadi di sini juga tak lupa peranan bapa. Dan insya-Allah di kementerian kita ada hari khas juga untuk bapa, iaitu pada bulan Jun, minggu ketiga insya-Allah, sambutan hari bapa. Apapun kita sangat menghargai keluarga dan kita nak wujudkan keseimbangan. Keseimbangan keluarga yang sangat prihatin kepada keluarga. Kita nak lahirkan dalam negara kita ini keluarga yang prihatin, keluarga yang penyayang, keluarga yang sentiasa menghargai ibu bapa. Ini yang kita harapkan. Dan nasihat saya terutama kepada anak-anak muda di luar sana, jangan sekali-kali lukai ibu dan ayah. Saya ada satu peristiwa yang saya tak lupa bila saya menziarahi rumah orang tua. Orang tua, saya melihat bagaimana warga-warga emas yang terlantar diletak di rumah-rumah orang tua. Saya tanggungjawab kerajaan berusaha yang terbaik untuk memberi perkhidmatan yang baik. Tetapi kalau saya berada di tempat dia, apa perasaan dia, anak yang meletakkan dia di asrama orang tua, di tempat orang tua, sedangkan ketika itulah dia perlu kasih sayang. Ada anak-anak kadang-kadang dia rasa dia kecil hati dengan ibu bapa, sebab dia kata ibu bapa dia tak pernah ucap terima kasih pada dia. Tapi tahukah kita, mak kita mengandungkan kita 9 bulan 10 hari, dia tak pernah memohon mengharap kita ucap terima kasih. Mak kita melahirkan kita ibarat nyawa di hujung rambut, tak pernah dia mengharapkan anak dia ucap terima kasih. Mak kita yang membesarkan kita, menyusukan kita, memakaikan pampers untuk kita sehingga kita besar berapa tahun, tak pernah mak mengharapkan ucapan terima kasih. Sedangkan kadang-kadang anak satu je, mungkin mak terkasar ke dengan anak, mudah tersentuh hati, merajuk, ikut girlfriend, keluar lari daripada rumah. Jadi kita kembalilah, kita bersamalah, kita mohon ampun di hari yang mulia tak lama kita akan menyambut hari raya ya, Daya, Muaz. Kita ambillah kesempatan ini, walaupun mungkin kita tak dapat bersama ibu beraya, tetapi mohon maaflah supaya kita sentiasa dalam redha ibu bapa. Saya doa di ibu bapa itu sebenarnya membawa keberkatan dari hidup kita. InsyaAllah. Saya rasa cukup terkesan sekali dengan nasihat-nasihat yang YB berikan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi YB, Datuk Hajah Siti Zaila, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kali pertama bersama dengan kita. Terima kasih YB. YB ni kalau kita kenal, dia lebih banyak memberikan motivate kepada semua orang. Jadi sebab tu kalau kita dengar hari ini, selain daripada jawatannya sebagai Timbalan Menteri, dah biasa dah memberikan semangat kepada semua orang. Jadi kita rasa positif hari ini. Okay? Jadi sekarang ni kita ambil aura tu sama-sama. Jangan lupa cakap I love you dekat ibu-ibu anda. Minta maaf. Sekarang ni kita berehat sebentar. Boleh YB? Kejap lagi kita ada Naim Daniel. Terus bersama kami. Borak Putiang. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Itu dia. Kan?
Macam mana? Senang hafal kan? Senang. Lepas tu rasa macam bunyi macam tenang. Suara dia macam sayup kan? Kan dulu kita tengok Rahan yang menyanyikan lagu tersebut. Tapi bila new generation membawakan dengan cara terkini, anak-anak untuk zaman sekarang pun lebih mudah memahami. Ya, kan? betul-betul. Muaz, dia akan lebih memahami sebab dia ada anak kecil. Sedang membesar kan, nak hafal doa ni lah, berpuasa lah. Betul. Nak baca doa berbuka kejap lagi. Tapi ada seorang ni memang saya rasa relevan sangat. Relevan sangat. Dengan anak-anak muda. Sebab dia pun selalu sangat share benda yang sangat bermanfaat dekat Instagram selain daripada menyanyi. Kita ada Naim Daniel. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Dah bersedia dah? Dah bersedia, dah ready. Dia memang ready. Daripada sahur tadi dia tak tidur. Memang nak tunggu buat kopitiam. Okey, jadi kita tak payah ceritalah apa yang Naim buat sebab semua orang tahu di media sosial memang sangat aktif dia ni. Jadi Naim, saya memang harus puji beri kredit ni kepada dia. Dia bercerita mengenai kisah-kisah Nabi setiap malam secara live. Macam mana sebenarnya awak dapat idea tu? Sebenarnya Naim, idea ni memang ialah selalu orang bercerita tapi tidaklah nak bawa konsisten setiap malam kan. Jadi macam mana Naim mula terfikir? Dia macam berbalik masa mula PKP hari tu sebab pada mula PKP Naim suka macam buat satu hari challenge, satu hari satu lagu berkisahkan tentang PKP dan juga Rakyat Malaysia big issue lah kan. But then bulan puasa ni dia rasa macam okay, kita nak try kurangkan entertainment dari segi macam buat cover dan sebagainya. Macam last year dia buat cover banyak. This time apa kata Naim try untuk nak contribute kepada the society. Tambah-tambah lagi dekat followers on my Instagram, Naim nak macam share something, at least boleh menjadikan sebagai kita kata macam teladan dan sebagainya. So Naim came up with the idea untuk satu hari setiap kali Ramadan Naim akan ceritakan satu sirah Nabi sehinggalah Nabi kita yang ke-25 ni, insyaAllah. Okey, dan macam Naim sendiri kan, bila tengok orang punya komen dan reply terhadap you punya perkongsian tu, rasa macam happy tak? Rasa macam puas hati sampai apa mesej yang Naim nak sampaikan tu? Naim rasa seronok bila Naim dapat tahu sampai ada Naim punya non-Muslim punya followers pun get inspired dengan kisah Nabi yang Naim semua sampaikan tu. Awesome. Jadi bila dekat sini Naim rasa macam okey, benda ni bukan sahaja kita buat untuk nak macam yelah nak penuhkan masa mak lapang kita malam lepas Ramadan ke apa kan, tapi kita juga boleh bagi inspirasi dekat orang, bukan sahaja dalam agama Islam ke apa, tapi untuk orang lain, seluruh rakyat Malaysia ataupun orang yang menonton tu untuk sama-sama terkesan. Seronoklah bila dapat feedback daripada orang non-Muslim juga. Okey, dan Naim ni kita semua sedia maklumlah dia dengan ibunya memang sangat-sangat rapat. Jadi sempena Hari Ibu ni Naim, kita nak tengok juga suka duka. Naim bukan terus-terus popular, ada jatuhnya, ada naiknya. Jadi macam mana ibu awak ni sebagai tulang belakang sentiasa menyokong Naim? Pernah tak dia rasa give up macam Naim hantar ayah menyanyilah, ibu tengok hang ni asyik sedih, ibu sedih. Berlakon pun tak payah. Sudah. Kejar jadi doktor ke apa? Naim sebenarnya dengan mama ni, Naim boleh kata macam mama ni memang kawan baik dan musuh ketat Naim jugalah sebenarnya kan. Kekuatan dan kelemahan Naim lah sebab daripada kecil sampai ke besar, umur 8 tahun Naim start berlakon sampailah umur 23 sekarang. Roughly dah 15 ke 16 tahun dalam industri. Daripada zaman kita orang jual nasi lemak sama-sama masa SPM sampai sekarang dah jadi juara lagu semua. So memang ada dengan mama sentiasa. Tapi one thing yang Naim dengan mama ni takkan boleh berpisah adalah untuk bergaduh dan menyakat sesama sendiri lah. Bila jadi macam tu, Naim akan rasa macam ralat kalau satu hari tak gaduh mama ke. Dia akan macam apa yang kurang ini kan. Kalau tak Naim cek pasal mama akan cek pasal Naim macam tu. So macam mama ni Naim boleh ibaratkan menjadi kiranya tulang belakang Naim daripada dulu sampai sekarang lah. And ada je mama kadang-kadang pernah rasa macam kau ni lah, kadang-kadang menyesal pula kan kau jadi artis lah, degil-degil cakap mama kan. But then itu biasa lah, macam asal garam dalam family semua kan. But itulah sampai sekarang apa-apa pun Naim memang thankful bila ada keluarga yang sangat-sangat supportive. Mama, papa pun sangat-sangat membantu dan sangat-sangat merestui apa yang Naim buat. Benda tu penting lah sebenarnya. Okey, ada tak Naim mungkin momen-momen awak dengan ibu awak yang awak rasa macam ya Allah, ini memang momen aku tak boleh lupakan yang aku kongsi dengan ibu aku. Ada tak? Naim sebenarnya kan ada this one satu momen yang paling besar lah dari Naim, which is lagi seminggu sebelum AJL hari tu tau. Okey. Kita orang macam bergaduh yang di mana memang sampai merajuk-rajuk ni Naim balik rumah nenek lah, tak jumpa mak macam tu tau. Masa tu memang like seminggu sebelum AJL. Bergaduh, lepas tu mama pun Naim tak tegur apa semua. But then bila biasalah kita ni macam mana pun pokok pangkalnya anak kan. Memang kita tahu kita ni salah dan sebagainya. Memang
bila minta maaf semua balik tu bukan sebab kita nak dia fikir macam aku nak AJL ni kan jadi masalah benar tak. Tapi Naim lebih kepada macam okey lah, sebab makin lama kita makin besar dan kita fikir benda tu salah memang salah dan sebagainya. So minta maaf sebagainya kan. Bila kita dapat cium balik mama, rasa macam sedih gila. Dia sebab Naim adalah seorang anak yang paling susah untuk nak express Naim kasih sayang. Tambah-tambah lagi orang macam tak selalu nampak Naim post gambar mama kat social media ke apa. Sebab Naim rasa macam mama, papa, adik-adik semua ni adalah Naim punya last sanctuary Naim untuk Naim nak keep for myself. Sebab Naim dah kira macam menjadi untuk figura kepada masyarakat kat luar sana. So orang nak ambil tahu semua serba-serbi tentang Naim. So family ni adalah benda yang rasa macam jealous lah. Naim tak nak berkongsi kasih dengan orang sangat sebenarnya. So bila menang hari tu kan Naim tak lantak ni bawa je mama papa naik atas lah. Sebab Naim rasa macam malam tu kemenangan tu bukan Naim menang tapi mama dan papa menang, especially mama lah. Wah, jadi ibu kadang rasa sebab orang kan. Biasa pembawakan ibu. Kalau anak cakap itu. Sebab tak boleh happy all the time. Dia mesti ada moment yang you tahu, you sebagai anak you rasa salah. Betul. You mesti kena minta maaf kat mak you. Okey, jadi ucapan Hari Ibu Naim kepada ibu awak dan juga seluruh ibu seluruh Malaysia yang sedang teman gaduh dan juga teman dan best friend awak ni. Nah, mama sebenarnya ada kat bawah tu tengah tengok live ni sebenarnya kat dalam bilik kan. So kepada mama saya Nora binti Hashim, saya tahu saya seorang anak yang mungkin tidak reti ataupun paling susah sekali nak wish ketika birthday ke apa ke tak post kat Instagram. Tapi kali ini biarlah nama awak dikenangi di seluruh Malaysia pada pagi ini. Salam Ramadan mama. Naim tahu Naim banyak buat salah dengan mama semua. And Naim terima kasih sebab melahirkan Naim. Terima kasih juga sebab sanggup membesarkan Naim. Reda dengan apa yang Naim buat. Dan kepada semua ibu di luar sana, selamat hari jadi, selamat hari ibu kepada anda sana. Tanpa anda semua tak adalah kami dan mama. Segala kejayaan Naim, segala apa yang Naim kecapi dari hidup Naim, segala apa yang Naim buat, yang juaranya mama, yang pandainya mama, yang bijaknya mama, yang mewahnya mama, yang baik semuanya mama. Naim tak ada apa sebenarnya. Naim kat atas dunia ni Allah just tanggungjawabkan Naim untuk terus buat daripada ibu bapa. So thank you so much mama. Love you. Agaknya mama kat depan TV muah balik. Tak, pergi check mama kat bawah. Naim tak pernah cakap dengan aku macam ni. Okey, Naim terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Kesalan kat mama lepas habis live ni, okey? Okey. Dengan cerita hari ni birthday Cik Muaz Yes, terima kasih Naim. Selamat hari jadi kepada Cik Muaz. Semoga dipeluk cinta Allah sentiasa dan salam Ramadan semuanya. Terima kasih ya. Bila bagi Cik Muaz tu aku rasa memang jauh sangat beza umur kita Naim. Okey. Naim, thank you so much. Wah, seronok cakap dengan Naim Dia pandai bercakap. Betul. Itu yang susah nak dapat penghibur ramai. Tapi bagaimana berkomunikasi dengan baik ni salah satu contohnya Naim Daniel. Okey, jadi kita rasa cukup istimewa lah hari ni. Sangat positif dan apa-apa pun kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Ibu kepada ibu seluruh dunia, seluruh Malaysia yang sedang menantikan kami. Anda yang terhebat. Untuk ibu saya Rona Jasman dan juga ibu mentua saya Wan Zaliha. Dan ibu saya Halimatul Kamalah dan ibu mentua saya Nur Hasmala. We love you. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan semua ibu yang menonton. Terima kasih menonton Borak Kopitiam. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Salam Nuzul Quran. Kita jumpa lagi untuk anda. You were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. And no one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, Mama, you know I love you. Ooh, you know I love you, Mama. Mama, you're the queen of my heart. Your love is like tears from the stars. Yes, it is. Mama, I just want you to know. Loving you is like food to my soul.